Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya di Masjid Yusof Ishak pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan juga sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kitab Fathul Bari kita pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi bab yang baru ya dalam kitab Fathul Bari kita bagi pengajian kitab ilmu. Dan kita berada sekarang ini di muka surat yang ke-343. Kita akan membincangkan berkenaan dengan hadis yang bertajuk mengajarkan ilmu dan nasihat pada malam hari. Ya, jadi apakah hadis yang menceritakan berkenaan dengan topik ini? Baik, jadi di sini kita akan lihat ya hadisnya pada muka surat 343. Nombor hadisnya ialah 115. Okey, nombor hadis kita pada hari ini ialah 115. Jika muka suratnya berbeza, senang sahaja cari bab yang ke-40. Tajuk tak berubah, okey, tajuknya tetap sama, iaitu tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan mengajarkan ilmu dan nasihat pada malam hari. Kemudian cari hadis yang bernombor 115. Okey, jika sekiranya halamannya berbeza dengan halaman dalam kitab Ustazah. Baik, jemaah sekalian. Hari ini ya kita akan membincangkan berkenaan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dia tak panjang sangat sebagaimana hadis-hadis kita yang lepas. InsyaAllah kita dapat habiskan hadis ini dalam masa satu sesi. Harapnya begitulah ya. Okey. Jadi hadis ini sebenarnya daripada Ummu Salamah. Ustazah nak baca yang bermula daripada warna kuning. Okey, daripada warna kuning, kemudian hadisnya warna merah. Okey. Baik. An Ummi Salamah qalat استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Okay, dalam kitab sama kan hadisnya? Okey, sama. Dalam kitab kita sama, hadisnya tidak ada sebarang perubahan. Baik, kita masuk terus kepada maksud hadis kita ya pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dalam hadis ini? Baik, kita pergi kepada yang warna kuning juga, bermula daripada situ. Nanti bolehlah ya baca daripada awal, tak menjadi masalah. Cuma kita nak ringkaskanlah perbincangan ataupun bacaan hadisnya di sini. Saya ambil saja daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, okay, dalam hadis ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia adalah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, jadi dia berkata pada satu malam tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dan bersabda. Apa sabda Nabi di sini? Nabi pun pada masa itu bila Nabi bangun, Nabi pun sebutkan subhanallah. Tu subhanallah, maha suci Allah. Fitnah apakah yang telah diturunkan pada malam ini? Perbendaharaan apa yang telah dibukakan? Bangunlah para wanita penghuni bilik-bilik ini. Betapa ramai wanita berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat, iaitu tidak mendapatkan kebaikan. Kalau kitab kita pun diterjemahkan begitulah, cuma yang dalam bracket tu tidak ada. Tapi tidak menjadi masalah ya, jangan risau. Okey saja tu. Apa yang saya terjemahkan dalam slide ini dan juga apa yang ada dalam kitab kita sama sahaja, tidak ada sebarang perubahan di sana. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarah hadis.
Okay, hadisnya ringkas. Kita pergi kepada syarah hadis pada muka surat 344. Di sini kita ada perkataan babul ilmi. Ya, babul ilmi maksudnya bab mengajarkan ilmu, yakni mengajarkan ilmu pada malam hari. Dalam hadis ini, mengapa Imam Al-Bukhari beliau meletakkan topik yang sedemikian ataupun bab ini, ialah untuk menjelaskan bahawa larangan berbincang-bincang setelah solat Isyak dikhususkan terhadap perbincangan yang tidak mengandungi kebaikan. Jadi, kalau sekiranya selepas waktu Isyak kita nak duduk dan adakan sebarang perbincangan, yang mana perbincangan itu adalah perbincangan yang mengandungi banyak faedah, kebaikan, ada ilmu, maka ia dibolehkan. Tapi kalau hanya sekadar untuk sembang-sembang kosong, maka di situ adalah larangannya daripada Nabi SAW. Itu kita akan ceritakanlah pada sesi-sesi yang akan datang. So pada hari ini saya tidak akan sentuh berkenaan dengan hadis tersebut. Cuma cukuplah di sini bila kita kemukakan hadis ini, iaitu bab yang ke-40 ini, ya, kita dapati bahawa di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh untuk ada perbincangan setelah masuk ataupun setelah melaksanakan solat Isyak. Okey, baik. Seterusnya, ya, kita lihat pada satu lagi ungkapan kata yang terdapat dalam hadis. Baik, saya tidak mahu membincangkan berkenaan dengan sanad yang ada di dalam hadis ini. Jadi kita akan terus, ya, pergi kepada satu perkataan yang di situ ditulis subhanallahi madza. Boleh jumpa kalau dalam kitab Ustazah muka surat 345. Bagaimana? Jumpa tak? Cari perkataan subhanallahi madza. Kita akan mulakan perbincangan berkenaan dengan hal ini pada perenggan yang tersebut, iaitu perkataan subhanallahi madza. Subhanallah fitnah apa? Ya, maksudnya kata ma adalah huruf istifham, iaitu istifham ni kita panggil sebagai satu perkataan lah, yang mengandungi makna takjub dan pengagungan terhadap sesuatu peristiwa. Jadi bila Nabi kata subhanallahi madza, ia adalah satu bentuk takjub ataupun satu bentuk yang kita panggil takjub ni apa? Takjub jugalah, ya, bahasa Melayu. Takjub ni yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika mendapat berita ini. Jadi dikatakannya dalam hadis ini kita ada kata ar-rahmah diungkapkan dengan al-khazaini, iaitu perbendaharaan. Di dalam hadis ini tak disebut dengan perkataan rahmah, tetapi menggunakan perkataan khazain, iaitu perbendaharaan. Sebab itu kita dapati dalam hadisnya subhanallahi madza unzilal lailata minal fitani wa madza futiha minal khazaini. Jadi dia kata di dalam hadis ini kata ar-rahmah diungkapkan dengan al-khazain. Sementara kalau kita rujuk, ya, perkataan azab diungkap dengan fitnah. Sementara kata azab diungkapkan dengan kata fitnah, kerana fitnah merupakan penyebab turunnya siksaan. So di situ dia cuma sebutkan sedemikian sahajalah tanpa penerangan yang lanjut. Tapi tak mengapalah, yang penting kita boleh touch sedikit di sana. Maknanya perkataan rahmah yang perkataan rahmah digantikan dengan perkataan khazain dalam hadis, dan juga perkataan azab diungkap dengan perkataan fitnah. Jadi perkataan rahmah tak ada, perkataan azab tak ada, tapi kita gunakan dalam hadis ini Nabi menggunakan perkataan perbendaharaan, iaitu al-khazain, dan juga Nabi menggunakan perkataan al-fitani, iaitu fitnah, daripada menggunakan perkataan rahmah dan juga azab. Dia penerangannya hingga di situ sahaja dan tidak diberikan dengan penerangan yang lebih lanjut. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan unzila di dalam kitab kita. Dalam kitab kita, perkataan unzila maksudnya ialah turun di sini adalah turunnya para malaikat. Okey, turun maksud diturunkan di dalam hadis ini ialah malaikat turun membawa urusan. Kalau kita lihat, ya, dalam kitab kita di situ
cuba cari line yang bermula daripada perkataan adapun maksud turun di sini. Itu yang saya nak baca. Okey. Adapun maksud turun di sini adalah turunnya para malaikat dengan membawa urusan yang telah ditetapkan. Atau kita boleh fahami juga yang dimaksudkan dalam perkataan turun dalam hadis ini ialah Nabi SAW mendapatkan wahyu ketika tidur yang isinya menceritakan tentang fitnah yang akan terjadi. Lalu hal itu diungkapkan dengan kata turun, iaitu unzila. Jadi kita ada dua pendapat di sini ya berkenaan dengan perkataan unzila. Satu, kita fahami ia dengan maksud malaikat turun membawa urusan yang telah ditetapkan. Kemudian atau kita fahami maksud yang diturunkan di dalam hadis ini dengan Nabi mendapat wahyu ketika tidur, yang mana wahyu tersebut intipatinya ialah menceritakan berkenaan dengan fitnah yang akan terjadi. Okey, so ada dua maksud. Cuma tidak juga disebutkan mana yang lebih tepat. Bagi saya kedua-duanya boleh sahaja ya, tidak menjadi masalah. Baik, seterusnya kita ada perkataan lain di sini, iaitu kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, kita ada perkataan wa madza futiha minal khazain. Okey, wa madza futiha minal khazain, iaitu perbendaharaan apa yang telah dibukakan. Jadi di sini kita ada pendapat daripada Ad-Dawudi yang mana beliau menjelaskan bahawa dibukanya perbendaharaan itulah yang dimaksudkan dengan fitnah. Jadi maksud dia bila perbendaharaan dibuka maka fitnah akan berlaku dengan lebih berleluasa. Baik, sebabnya dia kata dibukanya perbendaharaan merupakan penyebab timbulnya fitnah. Ini adalah pendapat Ad-Dawudi ketika beliau menjelaskan maksud daripada hadis Nabi wa madza futiha minal khazain. Dan dari sini mungkin dia kata dari sini mungkin dapat difahami bahawa yang dimaksud dengan perbendaharaan ini adalah negara Parsi, Rom dan juga negara-negara lainnya yang berhasil ditakluki oleh para sahabat kelak. Jadi nanti pada zaman sahabat kita akan dapati kerajaan negara Parsi, Rom kan, dan negara-negara yang lainnya dapat ditakluki oleh para sahabat, dan itu adalah peristiwa yang akan datang yang mana belum berlaku ketika Nabi SAW mengucapkan sabda Nabi ini. Jadi mungkin bila Nabi kata wa ma zafutiha minal khazain, khazain itu ialah bila berlakunya penaklukan ataupun berlakunya peluasan jajahan yang ada pada zaman sahabat kelak. Namun hal ini disangkal oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau kata begini, perbezaan makna al-khazain dan al-fitan, iaitu perbendaharaan dan juga fitnah, sangat jelas. Maknanya kita nak samakan maksud fitnah dan juga maksud perbendaharaan sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Dawudi. Bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ia tidak berapa tepat. Okey, bagi beliau begitu kerana beliau kata begini, kedua kata tersebut tidak sinonim. Maknanya fitnah adalah satu perkataan yang lain, manakala al-khazain yang ini perbendaharaan juga adalah perkataan yang lain. Jadi dia tidak ada sinonim di situ, maknanya tidak seerti pun. Jadi kalau kita nak cuba linkkan al-khazain dan juga al-fitan, jadi dia kata begini, maka tidak setiap perbendaharaan itu akan menjadi fitnah. Kerana bila ada perbendaharaan iaitu harta yang melimpah ruah, ya, di sini maksudnya kita tak kata semua harta yang melimpah ruah boleh mendatangkan fitnah kepada diri seseorang. Okey, sebab berapa banyak dari manusia yang mendapatkan harta dunia namun dia selamat dari pelbagai fitnah. Ini persoalan yang diajukan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani untuk kita fikirkan. Kerana kalau kita nak kata perbendaharaan maksudnya adalah fitnah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ad-Dawudi, tak berapa tepat. Kerana menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bantahan beliau terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Ad-Dawudi itu tadi, dia kata begini, ramai orang
yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan perbendaharaan harta. Itu dengan harta yang melimpah ruah. Tapi orang yang mendapat harta yang melimpah ruah itu tadi, mereka terselamat juga daripada pelbagai fitnah. So kita kata sini it depends. Maksudnya ia bergantung kepada diri seseorang individu. Kepada diri individu, adakah harta yang melimpah ruah itu akan menjadi fitnah kepada dia ataupun tidak. Bagaimana dia ingin gunakan. Jadi di sini kalau kita nak kata secara mutlak bahawa perbendaharaan dimaksudkan dengan fitnah adalah tidak berapa tepat menurut kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam syarah hadisnya ini. Okey, baik. Seterusnya ya, kita pergi kepada perkataan yang berikutnya dalam kitab kita. Dalam kitab kita dijelaskan dengan perkataan Sawahibal Hujari. Okey, kita ada perkataan Sawahibal Hujari yang Nabi SAW seru setelah Nabi SAW kemukakan dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan perbendaharaan, berkenaan dengan fitan tu tadi, iaitu ujian ataupun fitnah. Lalu Nabi pun menyeru kepada Sawahibal Hujari. Siapakah Sawahibal Hujari di sini? Okey, baik. Iaitu kalau kita rujuk dalam kitab kita, jika sekiranya dalam kitab Ustazah ini muka surat 346 di perenggan yang terakhir sekali, dalam muka surat 346, maksud Sawahibal Hujari ialah para wanita penghuni bilik-bilik ini. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita nak ambil, maksudnya begini, yakni tempat tinggal yang dihuni oleh isteri-isteri Nabi SAW. Jadi Nabi beritahu kepada mereka kerana mereka yang ada pada waktu itu. Atau ini masuk dalam konteks mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabmu. Jadi maknanya ada dua maksud di situ. Kita boleh fahami bila Nabi kata dalam hadis ini, ya sawahibal hujari, kan? Ya sawahibat. Aikizu. Maaf ya, saya silap baca di situ. Aikizu sawahibatil hujari. Jadi sawahibatil hujari, kalau dalam kitab kita kata sawahibul hujar, kan? Ya, muka surat 346, tapi kalau dalam hadis sawahibatil hujari. Okey, sawahibatil hujari maksudnya ialah tempat tinggal ataupun penghuni yang menduduki bilik itu. Siapa lagi kan? Kalau yang menduduki bilik itu, ia mestilah isteri-isteri Nabi. Atau dalam konteks yang lain, boleh juga difahami dengan erti kata yang begini. Bila Nabi kata ayqizu sawahibatil hujari, bangunlah wahai para wanita penghuni bilik-bilik ini. Boleh juga kita fahami dengan maksud Nabi ialah mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabmu. So boleh difahami dengan antara dua itu tadi. Dua-dua bolehlah sebenarnya, tidak menjadi masalah. Cuma bila Nabi seru tadi kan, aikizu ataupun Nabi perintahkan supaya bangun wanita-wanita penghuni bilik ini, maka pastilah yang tepatnya kita kata wanita itu ialah isteri Nabi SAW. Yang Nabi perintahkan supaya mereka bangun. Baik, seterusnya kita ada perkataan yang berikutnya di sini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu perkataan dalam hadis, yakni farubba kasiyatin. Farubba kasiyatin. Farubba kasiyatin dalam hadis kita di sini maksudnya banyak, ataupun ramai. Betapa banyak wanita yang berpakaian. Farubba kasiyatin maksudnya betapa banyak wanita ataupun betapa ramainya wanita yang berpakaian. Maka kita fahami di sini ada dua pendapat berkenaan dengan perkataan banyak di situ. Rubba lebih sering menunjukkan kepada makna banyak. Kalimat di atas ditujukan kepada kaum wanita. Jadi pendapat pertama kata farubba kasiyatin, betapa banyak wanita yang berpakaian, ialah untuk menunjukkan bahawa kaum wanita ditujukan ia kepada kaum wanita kerana majoriti penduduk neraka adalah wanita.
Demikianlah pendapat yang dikemukakan. Kita pernah bincangkan berkenaan dengan majoriti penduduk neraka adalah wanita dalam sesi-sesi kita yang lepas. Kalau dalam hadis keberapa, silalah cari. Saya pun tak nak sebutkan di sini Ambil inisiatif sendiri, cari hadis nombor yang keberapa, kemudian rujuk semula perbincangan yang telah saya kemukakan ketika membincangkan berkenaan dengan hadis wanita yang paling ramai dalam api neraka. Di sana ada banyak perbincangan, ada banyak pendapat yang telah kita pelajari dalam sesi yang lalu. Baik, tapi ada juga pendapat yang mengatakan begini, iaitu hal ini yang berkenaan dengan perkataan rubba dalam hadis ini yang dikatakan bermaksud banyak, namun bukan untuk menunjukkan bahawa para wanita itu sebagai penghuni neraka yang terbanyak ataupun yang paling ramai. Belum tentu maksudnya adalah sedemikian. Cuma yang paling penting yang saya ingin tekankan di dalam perkataan ataupun dalam lafaz farubba kasiyatin dalam hadis Nabi yang ke-40 dalam bab yang ke-40 ini dalam hadis 115, ianya bermaksud ialah ramai wanita yang berpakaian di dunia. Nabi kata sedemikian. Tetapi ariyatin, Nabi sebut begitu, tetapi mereka tidak berpakaian di akhirat. Ariyatin fil akhirati, mereka tidak berpakaian di akhirat. Maka sebab itu ini merupakan satu pesanan yang Nabi SAW sampaikan kepada isteri baginda pada malam tersebut. Sebab itu tajuk pada hadis ini diletakkan dengan mengajarkan ilmu pada waktu malam. Nasihat, mengajarkan ilmu dan nasihat pada malam hari, yang mana baginda tidur, kemudian ada wahyu ataupun ada sesuatu perkara yang diturunkan kepada Nabi. Nabi bangun, lalu Nabi SAW pun memberikan satu arahan kepada wanita di dalam biliknya, iaitu isteri baginda sendiri, agar mendapat perhatian terhadap apa yang diturunkan kepada baginda. Ini kita panggil sebagai pengajaran yang Nabi SAW sampaikan kepada isteri Nabi. Okey, baik. Apa yang boleh kita dapati daripada keseluruhan perbincangan di dalam hadis kita yang bernombor 115 ini? Ada beberapa poin yang telah digaris bawahi oleh Imam Ibn Hajar ketika beliau menyimpulkan perbincangan dalam bab kita yang ke-40 ini. Pertama, di sini kita dapati bahawa alasan Nabi SAW membangunkan isterinya agar mereka tidak lalai beribadah. Kalau kita rujuk pada muka surat 347, dalam kitab saya ini, ialah Nabi SAW mengisyaratkan dengan satu alasan. Kenapa setelah Nabi SAW mendapatkan berita yang diturunkan kepada baginda itu, baginda terus bangkit dan membangunkan para isteri baginda? Maka di sini disebutkan bahawa alasannya ialah baginda membangunkan isterinya supaya mereka ini menjadi wanita-wanita yang tidak pantas lalai dalam beribadah, dengan alasan status mereka sebagai isteri kepada seorang Nabi. Jadi itu sebabnya Nabi bangunkan mereka terlebih dahulu, Nabi sampaikan kepada mereka terlebih dahulu sebagai satu pengajaran kepada mereka. Walaupun mereka isteri kepada baginda, tetapi mereka tidak boleh lalai dalam beribadah kepada Allah. Perlu lebih-lebih lagi beribadahnya, kan? Perlu lebih diperhatikan lagi ibadahnya. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, pengajaran ataupun kesimpulan yang boleh kita ambil dalam perbincangan hadis kita pada hari ini ialah kedua, boleh kita mengucapkan subhanallah ketika kita dalam keadaan yang takjub, kan? Takjub, macam rasa macam Masya Allah, subhanallah, macam tu kan, kita nampak sesuatu yang menakjubkan kita, maka kita ucapkan subhanallah. Ini disebut sebagai sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab apa tadi kita dapati dalam hadis ini, ia dimulai dengan subhanallah. Kenapa Nabi SAW mengucapkan subhanallah dalam hadis ini? Kerana ada sesuatu yang menakjubkan baginda yang diturunkan ke atas baginda, yang baginda terus bila bangun daripada tidurnya, baginda pun mengucapkan subhanallah kerana ketakjuban yang amat sangat terhadap apa yang baru baginda terima.
Okey, baik, seterusnya yang ketiga ialah kita lihat ya di sana, sunnah mengingati Allah ketika bangun tidur. Kan? Tadi Nabi sallallahu tadi kita kata bila kita ada sesuatu perkara yang menakjubkan berlaku dalam kehidupan kita, seharusnya kita ucapkan subhanallah. Maka begitu juga ketika Nabi SAW tadi kan, bila baginda bangun daripada tidur, seterusnya Nabi ucapkan tasbih tadi, iaitu subhanallah, betul tak? Maka ini kita panggil sebagai sunnah mengingati Allah. Jadi bila kita tidur ya, kemudian kita bangun, pertama sekali yang kita ucapkan ialah ucapan tasbih. Ini sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan dalam hadis ini. Bukan kita bangun-bangun terus kita cek IG kita ataupun kita buka Facebook kita, bukan begitu kan? Bangun tidur terus ingat Allah. Ya, bangun tidur ingat Allah, baca doa bangun tidur, kemudian boleh juga kita bacakan subhanallah di sini. Itu adalah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang keempat untuk hadis ini ialah sunnah juga kita membangunkan ahli keluarga di waktu malam untuk beribadah. Jadi tadi Nabi SAW terbangun daripada tidur baginda. Okey, itulah yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah cerita dalam hadis ini ya, kalau masih ingat lagi pada poin kita yang pertama sekali yang saya sebutkan ialah Nabi bangun daripada tidur baginda pada satu malam, kemudian baginda pun mengucapkan subhanallah. Okey, setelah itu apa yang Nabi buat? Ayqizu. Nabi kata, bangunlah wahai wanita penghuni bilik-bilik, iaitu bilik-bilik ini. Jadi di sini kita dapati Nabi SAW membangunkan para isteri baginda untuk melaksanakan amalan ibadah, atau senang kita kata untuk qiyamul lail, untuk solat malam. Jadi sebagai ketua keluarga, itu mungkin kita sebagai seorang ayah kan, di rumah seorang suami, kita ada satu sunnah yang boleh kita laksanakan ketika kita terjaga di malam hari, ialah untuk membangunkan isteri kita dan juga anak-anak kita bersama melaksanakan ibadah di waktu malam. Jadi itu adalah sunnah yang biasa Nabi SAW amalkan, dan kita sebagai umat Nabi SAW juga boleh mengamalkan. Bahkan bagi saya wajar untuk kita mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan itu tadi. Okey, baik, seterusnya kita ada poin kita, kesimpulan kita yang ke-6, iaitu segera mendirikan solat ketika takut terhadap sesuatu keburukan. Jadi ini ada pada perenggan kita yang ketiga terakhir dalam bab yang ke-40. Cuba cari jelas sekali muka surat kita, muka surat 348 lah, jika sekiranya muka suratnya sama dengan muka surat saya. Kita ada satu perenggan yang membincangkan begini, ataupun yang disebutkan begini oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu hadis ini menunjukkan agar segera mengerjakan solat ketika seseorang takut terhadap sebuah keburukan ataupun satu keburukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45? Di situ juga saya nyatakan surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi bila kita ada sesuatu perkara yang kita risaukan ya dalam hidup kita, yang menyebabkan kita sukar untuk tidur. Contohnya saya katakan, biasalah orang kalau ada banyak masalah, dia akan sukar untuk tidur kan, sekejap pusing kanan, sekejap pusing kiri, kemudian sekejap baring terlentang, mata sekejap tutup, sekejap buka. Jadi apa yang perlu kita buat? Maka di sini yang terbaik ialah bangun, segera menunaikan ataupun melaksanakan solat. Bila kita ada rasa kebimbangan ataupun ada perkara yang berat, kita tanggung. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, iaitu Allah kata, mintalah bantuan kepada Allah. Bagaimana? Di samping kita sabar, kita sentiasa melaksanakan solat kita.
itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi dilihat oleh para sahabat jika baginda ada satu perkara yang berat baginda tanggung, yang menggusarkan hati baginda, yang merisaukan baginda, apa yang baginda buat? Salat. Baginda mengerjakan salat. Jadi ini adalah satu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Bila kita ada perkara yang berat dalam hidup ini, maknanya yang susah, yang kita tanggung, yang kita pikul, yang menyebabkan kita rasa risau, kita rasa takut kan terhadap keburukannya ataupun terhadap perkara-perkara yang tidak baik yang mungkin kita rasa akan berlaku bila perkara itu terjadi, maka kita nak buat apa? Solat. Ya, solat. Kerana solat ini ialah penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita minta bantuan kepada Allah. Jika ada perkara-perkara yang tidak baik, ada perkara buruk kan yang kita gusarkan sehingga kita tak boleh tidur itu tadi, kita minta kepada Allah agar bantu kita untuk berhadapan dengan situasi itu, supaya kita selamat daripada keburukan, supaya jika betul-betul keburukan itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan keburukan itu. Inilah pentingnya. Okay, mengapa kita bangun, kita solat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya ya, yang terakhir yang boleh kita pelajari daripada hadis ke-115 dalam bab kita yang ke-40 pada hari ini ialah, iaitu guru mengingatkan pelajar tentang satu peristiwa penting akan terjadi, yang mana kemudian guru membimbing mereka. Jika dalam kitab kita di sini, ialah kita lihat kepada perenggan yang terakhir sekali dalam perbincangan bab kita yang ke-40. Di perenggan yang terakhir ada disebutkan ya, dalam hadis ini terkandung anjuran agar mengucapkan tasbih, iaitu subhanallah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. So ini kita dah sebutkan tadi. Okay, dalam poin kita yang kedua, iaitu yang ini. Dua ke tiga? Sekejap. Maaf. Dalam poin kita yang ketiga. Betul tak? Yang kedua, maaf, yang kedua. So kita dah sebutkan tadi, sebab itu saya tidak sebutkan di belakang, sebab ada pengulangan dari sudut syarah dalam hadis ini. Jadi kita dah sebutkan dalam poin kita yang kedua, boleh mengucapkan subhanallah ketika takjub, iaitu kita mengucapkan tasbih. Jadi sebab itu Ustazah tidak letakkan sebagai pengakhiran ataupun untuk menutup perbincangan hadis kita yang bab yang ke-40 sampai tersasul dah. Bab yang ke-40. Jadi kita ambil satu poin yang terakhir. Okey, poin yang terakhir dalam bab kita ini iaitu guru mengingatkan pelajar. Kalau kita lihat di sini, hadis ini juga menunjukkan agar seorang ulama, iaitu seorang guru, mengingatkan murid-muridnya supaya berhati-hati terhadap sebuah peristiwa yang kemungkinan besar akan terjadi, serta membimbing mereka dalam mempelajari bagaimana cara mencegah dan menghindari peristiwa yang dikhawatirkan tersebut. Maknanya begini, kita sebagai guru, boleh kita kata begini, dia tak semestinya kita nak fokus kepada guru sahaja. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai kakak, sebagai abang, sebagai adik-beradik, kan? Ataupun sebagai teman. Sesiapa sahaja kita ni, ataupun apa sahaja role kita, peranan kita dalam masyarakat, kita ada satu tanggungjawab untuk mengingatkan kepada seseorang ataupun kepada orang yang ada di bawah kita, yang menjadi tanggungjawab kita tentang satu peristiwa penting yang mana peristiwa itu akan terjadi. Okey, mungkin peristiwa apa-apa sajalah peristiwa yang akan terjadi yang kita kata ini kalau jadi ia akan merosakkan, contohnya. Okey, ini akan jadi, ia akan merosakkan. Contoh, kita ingatkan kepada anak kita. Jangan berzina, kita kata kepada anak kita. Satu bentuk larangan ini ya.
Ini pengajaran yang kita berikan kepada anak, pendidikan yang kita beritahu kepada dia. Jangan terlibat dalam seks bebas. Dan kita bukan sahaja kerana ia bila ia berlaku, ya, kena ingat, kerana bila seks bebas itu, bila anak kita terlibat dalam seks bebas, maka ia akan mendatangkan banyak peristiwa-peristiwa yang buruk dalam kehidupan kita seluruh keluarga. Bukan hanya untuk anak itu saja, tapi seluruh keluarga. So, ini kita panggil sebagai peristiwa penting, yang mana kita kena hati-hati supaya ia tidak berlaku, dan kita berikan pendidikan itu kepada anak dengan memberikan peringatan kepada dia agar dia belajar, supaya menghindari dirinya. Dan di sini kita kena bimbing mereka. Sebab itu dalam teks kita di sini kata, kita hendaklah membimbing mereka dalam mempelajari bagaimana cara mencegah dan menghindari peristiwa yang dikhawatirkan tersebut. Jadi kalau kita tidak mahu anak itu terlibat dalam seks bebas ataupun perzinahan dan sebagainya, ya, maka kita tak boleh just cakap jangan buat itu, tak boleh. Tapi kita kena bimbing anak itu tadi. Jadi samping memberikan peringatan, kita kena bimbing mereka, ajar mereka kan bagaimana cara untuk menghindarkan diri agar tidak terjebak dalam perkara-perkara yang tidak baik, yang mana nanti bila kalau kita terjebak dalam perkara itu, ia akan merosakkan kehidupan kita satu keluarga. Contohnya saya kata, okey, contoh, tapi ada banyak contoh yang lain lah. Cuma saya berikan contoh itu untuk mudah kita faham daripada sudut konteks apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa penting. Dan peristiwa penting ni boleh banyak, tidak semestinya tentang hal yang saya sebutkan tadi. Sebab dalam hidup kita ada banyak perkara-perkara penting yang mungkin akan terjadi. Jadi selalunya kita ini mengambil jalan yang berhati-hati, supaya sebelum ia terjadi, apa yang perlu kita lakukan. Jadi sebagai ibu bapa ataupun sebagai guru, sebagai orang yang bertanggungjawab, sebagai majikan contohnya di tempat kerja, kita perlu berikan kita panggil panduan kepada orang yang berada di bawahan kita, yang kita pimpin, supaya mereka juga berhati-hati sebagaimana kita. Ini yang boleh kita ambil pengajaran yang terdapat dalam hadis kita dalam bab yang ke-40 ini. Okey, so itu sahaja perbincangan kita dalam topik ini. Ringkas sahaja. Cuma saya harap mudah-mudahan ianya memberikan manfaatlah kepada kita semua ketika kita membaca hadis ini. Yang penting di situ ada peristiwa besar yang merupakan fitnah yang akan berlaku, yang mungkin boleh kita ambil, ya, di sana ialah berkenaan dengan Nabi pesan kepada isteri baginda. Kalau ni khusus, ya, untuk muslimat yang boleh saya sebutkan di sini, berkenaan dengan Nabi kata tadi, ada ramai wanita yang berpakaian di dunia tetapi mereka telanjang di akhirat. Maknanya begini, ada sebahagian para ulama juga, kalau di dalam kitab lain, ya, yang saya rujuk, menjelaskan bahawa ialah wanita yang berpakaian tipis yang menampakkan auratnya. Dia berpakaian, kita tak kata dia tak pakai baju, dia pakai baju, tetapi dalam keadaan yang menampakkan apa yang tidak seharusnya dia nampakkan. Namun di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada dia dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, yang itulah Nabi kata dia telanjang di akhirat kelak. Dan hal ini ada juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana dalam hadis itu secara mafhumnya, secara ringkas yang ingin saya sebutkan di sini ialah Nabi ada pesan tentang dua golongan yang mana Nabi SAW tidak pernah lihat. Dua golongan, sinfani min ahlin nar, dua golongan yang merupakan golongan ahli neraka, yang Nabi SAW tidak pernah melihat dua golongan itu. Dan antaranya ialah wanita nisaun kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, iaitu dia berpakaian tetapi ia menampakkan bentuk tubuhnya yang tidak seharusnya diperlihatkan. Okey, so ini adalah satu peringatan yang Nabi SAW berikan kepada kita agar kita wanita, ya, khususnya di sini, menjaga aurat kita supaya kita berpakaian di dunia, berpakaian juga di akhirat kelak.
Okey, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti pengajian kita di Masjid Yusof Ishak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk terus konsisten mengikuti pengajian kita ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.